Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah penyelidik saya, Dr. Iqmawati bin Nur Azman dan Dr. Muhammad Koharudin bin Muhammad Balwi selaku penilai projek sarjana muda saya. Saya, Nazifah binti Yunus, akan membentangkan tajuk kajian penyelidikan saya iaitu hubungan etika kerja dan prestasi kerja dalam kalangan pekerja di organisasi XYZ. Seperti yang kita tahu, pekerja adalah tonggak utama dalam sesebuah organisasi kerana mereka merupakan insan yang sangat berharga seandainya mereka mempunyai adab etika kerja yang sangat baik terhadap organisasi. Masyarakat Malaysia perlu sedar bahawa pentingnya amalan bernilai tinggi dan beramah serta bersikap berintegriti untuk menuju ke fasa yang lebih maju. Nilai integriti bermula daripada dalam diri seseorang individu, kemudian dibawa kepada sikap dan kelakuan peribadi luaran seseorang. Untuk melahirkan pekerja yang mempunyai sifat etika kerja dalam diri, organisasi pihak atasan perlu menentukan petunjuk prestasi utama KPI bagi meneguhkan lagi prestasi para pekerja. Oleh itu, kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti hubungan antara etika kerja dan prestasi kerja dalam kalangan pekerja di organisasi XYZ. Penyataan masalah diambil berdasarkan penyelidikan Payne dan Webb pada 2002 di mana terdapat kurangnya penerapan nilai dalam kod etika yang diamalkan dalam kalangan masyarakat. Kebolehpercayaan masyarakat terhadap profesion dan bekerja sosial itu sendiri dijejaskan oleh kegagalan dalam menerapkan nilai dan etika yang sepatutnya diamalkan. Selain itu, isu etika kerja dan prestasi kerja dalam kalangan pekerja sering berlaku dalam negara kita. Salah laku dalam kalangan golongan pekerja semakin bertambah dan ada kelalaian antara perbuatan para pekerja dan amalan etika. Etika kerja telah terbukti berkali-kali sebagai salah satu pemberi ubah yang memberi kesan kepada prestasi kerja dalam kalangan pekerja. Oleh itu, kajian ini bermatlamatkan untuk mengkaji masalah sikap etika dan memberi refleksi tentang perihal tingkah laku yang tidak beretika yang berlaku dalam bidang perindustrian di Malaysia. Sekarang kita beralih kepada objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti tahap etika kerja dalam kalangan pekerja di organisasi XYZ. Objektif kajian yang kedua adalah mengenal pasti tahap prestasi kerja dalam kalangan pekerja di organisasi XYZ. Objektif terakhir kajian adalah mengenal pasti hubungan antara etika kerja dan prestasi kerja dalam kalangan pekerja di organisasi XYZ. Kajian yang dijalankan ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kemudahan kepada kajian akan datang. Dalam pada masa yang sama, ia juga boleh menjadi rujukan dan panduan kepada kajian lain. Berikut adalah kajian literatur bagi penyelidikan ini. Etika kerja adalah sekumpulan nilai yang berdasarkan ahli disiplin dan bekerja keras. Menurut Paula, organisasi yang membudayakan amalan etika kerja merupakan sokongan dan dorongan yang paling berkesan terhadap sesebuah organisasi. Etika juga bukan norma baharu yang wujud beberapa tahun lepas. Ia sesuatu budaya yang mempunyai kepercayaan terhadap melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik serta mengamalkan sifat yang berguna untuk organisasi. Untuk mengukur dan menilai etika kerja seseorang dalam sesebuah organisasi, saya telah menggunakan alat pengukur yang paling berguna iaitu model Multidimensional Work Ethic Profile yang telah dibangunkan oleh Miller pada tahun 2001. Berikut menunjukkan rajah model Multidimensional Work Ethic Profile yang mempunyai 3 dimensi etika kerja. Dimensi masa lapang merujuk kepada sikap yang berkaitan dengan aktiviti riadah, manakala dimensi bekerja keras didefinisikan sebagai kepercayaan kepada kebaikan kerja keras. Dimensi terakhir adalah prinsip moral atau etika yang merujuk kepada tingkah laku mengenai akhlak dan keadilan. Individu yang memiliki prestasi kerja yang cemerlang adalah individu yang amat diperlukan dalam sesebuah organisasi. Tujuannya adalah untuk mencapai objektif organisasi, meningkatkan produktiviti dan mewujudkan daya saing yang sihat untuk mengkaji perbezaan prestasi dalam diri individu. Saya telah menggunakan model yang telah dicipta oleh Koopmans, iaitu Individual Work Performance Questionnaire. Alat pengukuran prestasi kerja individu yang dibangunkan oleh beliau adalah sekumpulan laporan diri yang mengandungi pernyataan yang relevan dengan petunjuk pekerjaan secara umum. Berikut adalah dimensi bagi model Individual Work Performance Questionnaire yang dibangunkan oleh Koopmans. Model ini merangkumi 3 dimensi prestasi kerja. Ia termasuk prestasi tugas, prestasi kontekstual dan tingkah laku yang tidak produktif. Prestasi tugas didefinisikan sebagai keberkesanan dengan mana-mana pekerja dalam menjalankan aktiviti yang menyumbangkan kepada kebaikan organisasi. Manakala prestasi kontekstual merangkumi aktiviti kerja dalam organisasi secara sukarela, tidak ditentukan oleh pekerjaan dan tidak menyumbang secara langsung kepada teras teknikal organisasi. Tingkah laku tidak produktif pula merujuk kepada tindakan yang memudaratkan kesejahteraan organisasi. Berikut adalah kerangka kajian di mana pemboleh ubah bebas kajian adalah etika kerja dan pemboleh ubah bersandar adalah prestasi kerja.
Untuk mengkaji hubungan antara etika kerja dan prestasi kerja dalam kalangan pekerja di organisasi XYZ, saya telah menggunakan kaedah kuantitatif dan soal selidik dari dua model iaitu Multidimensional Work Ethic Profile dan Individual Work Performance Questionnaire. Kajian ini telah melibatkan seramai 80 orang responden, manakala platform yang digunakan bagi pengedaran borang soal selidik adalah melalui platform Google Form. Bahagian yang terkandung dalam soal selidik terdiri daripada 3 bahagian. Bahagian A adalah soal selidik demografi responden, bahagian B pula soal selidik etika kerja dan bahagian C adalah soal selidik prestasi kerja. Segala data yang diperolehi dengan soal selidik akan dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for the Social Science SPSS versi 27. Kaedah yang digunakan untuk mengkaji tahap etika kerja dan tahap prestasi kerja adalah min dan kekerapan, manakala kaedah yang mengkaji hubungan etika kerja dan prestasi kerja adalah kolerasi Pearson. Jadual 1 menunjukkan tahap etika kerja dalam kalangan pekerja di organisasi XYZ. Secara keseluruhannya, jumlah skor min etika kerja di organisasi XYZ adalah tinggi dengan min keseluruhan 3.97, di mana min bagi dimensi masa lapang adalah 3.71, bekerja keras 3.92 dan prinsip moral etika 4.28. Jadual 2 menunjukkan tahap prestasi kerja dalam kalangan pekerja di organisasi XYZ. Secara keseluruhannya, jumlah skor min prestasi kerja di organisasi XYZ adalah tinggi dengan min keseluruhan 4.12, di mana min dimensi prestasi tugas adalah 4.23, prestasi konseptual 4.12 dan tingkah laku tidak produktif 4.0. Seterusnya, jadual 3 pula menunjukkan nilai korelasi ialah 0.434 pada arah signifikan. Nilai ini menunjukkan hubungan yang rendah tetapi positif antara etika kerja dan prestasi kerja. Setelah menjalankan penyelidikan ini, saya dapati bahawa kebanyakan pekerja di organisasi XYZ mempunyai tahap etika kerja yang baik. Pekerja juga lebih suka pekerjaan yang membolehkan mereka mempunyai lebih banyak masa lapang. Hasil dapatan penyelidikan pada objektif kajian yang kedua pula didapati bahawa reputasi organisasi XYZ adalah baik kerana kebanyakan pekerja tidak menyebut perkara yang buruk tentang organisasi di hadapan rakan sekerja. Oleh itu, ia boleh mengandaikan bahawa prestasi kerja pekerja berada pada tahap yang tinggi untuk masa akan datang. Seterusnya, dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan rendah yang positif antara etika kerja dan prestasi kerja di organisasi tersebut. Justru itu, ia bermakna etika kerja masih lagi merupakan salah satu faktor yang boleh menyumbang kepada prestasi kerja. Sekarang, kita beralih pula kepada cadangan untuk organisasi XYZ. Cadangan pertama adalah organisasi perlu memberi perhatian terhadap tugasan yang diberikan kepada para pekerja. Hal ini kerana sesetengah pekerja sering tertekan dan penat dalam menyelesaikan tugasan tanpa mempunyai jurang untuk berehat. Cadangan kedua adalah pihak atasan perlu memastikan persekitaran kerja yang disediakan dalam keadaan selesa dan cukup baik untuk para pekerja agar prestasi mereka meningkat dan sekaligus tahap prestasi berada pada tahap tertinggi. Cadangan kepada pengkaji pada masa hadapan pula adalah agar penyelidik boleh melibatkan bilangan responden yang meluas dalam kajian mereka. Selain itu, pengkaji akan datang disyorkan untuk menggabungkan kaedah pengumpulan data iaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Dengan kaedah ini, penyelidik boleh mengumpul maklumat tambahan yang penting seperti ekspresi muka dan ekspresi bukan lisan responden semasa sesi termobual. Cadangan terakhir adalah penyelidik masa depan mungkin menjalankan penyelidikan mengenai topik ini dalam bidang organisasi yang berbeza, sebagai contoh industri telekomunikasi, sektor perguruan dan sebagainya. Kesimpulannya, kajian penyelidikan ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji hubungan antara etika kerja dan prestasi kerja dalam kalangan pekerja di organisasi XYZ. Etika kerja yang dimiliki oleh para pekerja di organisasi tersebut adalah baik dan pekerja berprestasi baik dalam tempoh 4 bulan yang lalu. Oleh itu, organisasi perlu meningkatkan etika kerja mereka dalam meningkatkan prestasi kerja pekerja mereka. 3 objektif dalam kajian ini dan semua objektif telah dicapai dengan jayanya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.